Assalamualaikum dan selamat datang ke video kali ini. Dalam video ini kita akan membincangkan tajuk refractive index ataupun indeks biasan. Sebelum kita melihat kepada refractive index, saya nak terangkan sedikit secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan ratio. Perkataan ratio ataupun kita panggil sebagai nisbah. Okey. Ratio ataupun nisbah digunakan untuk kita membuat perbandingan di antara dua kuantiti. Contohnya, di dalam sebuah kelas, okey, kita mempunyai 4 orang lelaki dan 8 orang perempuan. Okey, jadi bermaksud nisbah ataupun ratio pelajar lelaki kepada pelajar perempuan, dan simbolnya kita guna simbol macam ni. Pelajar lelaki L, nisbahnya kepada pelajar perempuan, okey, bersamaan 4 nisbah 8. Bermaksud 4 lelaki dan 8 perempuan. Okey, saya turunkan sedikit. Nisbah ini boleh diringkaskan kepada lelaki nisbah kepada bilangan pelajar perempuan bersamaan dengan 4, 8 kita boleh tulis sebagai 1 nisbah 2. Bermaksud untuk seorang lelaki kita bersamaan dengan 2 orang perempuan. Nisbah bilangan. Okey, 1 kepada 2. Boleh faham? Boleh juga nisbah ditulis sebagai macam ni. Nisbah lelaki kepada perempuan, kita buat perbandingan. Okey, bersamaan dengan bilangan lelaki adalah 4 dan bilangan perempuan adalah 8. Jadi nisbah lelaki kepada perempuan adalah 4/8 bersamaan dengan 1/2. Okey, bermaksud bilangan lelaki bersamaan dengan 1/2 bilangan perempuan. Okey, boleh So bilangan lelaki adalah bersamaan dengan 1/2 bilangan perempuan. Okey. Jadi kalau saya padamkan bahagian ni, kita tulis macam ni. Jadi kalau kita tulis nisbah lelaki kepada perempuan, nisbah lelaki kepada perempuan, ataupun ratio between the male and female students, lelaki and perempuan, adalah bersamaan dengan 0.5. Okey, bermaksud bilangan lelaki adalah 0.5 ataupun separuh nilai pelajar perempuan yang macam sebelum ni saya tulis. Jadi nilai ini akan bagi tahu kita nisbah lelaki kepada perempuan. So daripada nilai ini kita boleh nampak bahawa lelaki adalah lebih kecil daripada perempuan. Bilangan lelaki adalah lebih kecil, sebanyak 0.5. Jadi itu guna nisbah dalam kehidupan harian ataupun konsep nisbah secara asasnya. Saya nak buat satu contoh. Sekiranya bilangan perempuan dalam sebuah kelas adalah 100 orang, okey, dan nisbah di antara pelajar lelaki kepada pelajar perempuan, ataupun kita tulis L/P ni, pelajar lelaki kepada pelajar perempuan adalah 0.37. Okey, 0.37 apa maksud dia? Maksudnya bilangan pelajar lelaki akan lebih kecil. Jadi soalannya, berapakah bilangan pelajar lelaki? Berapakah bilangan pelajar lelaki? Okey, jadi macam mana kita selesaikan? Jadi pelajar lelaki bersamaan dengan 0.37 nisbahnya darab dengan pelajar perempuan. Bermaksud pelajar lelaki adalah 0.37 darab dengan 100.
Okey, saya turunkan sedikit. Bermaksud pelajar lelaki ada 37 orang. Okey. Jadi jumlah pelajar di dalam kelas adalah 137. Jadi jumlah pelajar di dalam kelas adalah 137. Jumlah pelajar bersamaan dengan 137 orang, di mana 100 orang lelaki dan 37 orang perempuan. Okey, kita buat lagi satu contoh. Sekiranya pelajar perempuan adalah 100 orang dan pelajar nisbah pelajar lelaki kepada pelajar perempuan, ataupun kita tulis sebagai dalam bentuk ni, bersamaan dengan 1.37. Nampak tak nilai ni adalah lebih besar daripada 1. Okey, lebih besar daripada 1 bermaksud bilangan lelaki lagi besar daripada perempuan. Sekiranya contoh saya tambahkan di sini sekiranya nisbah L over P bersamaan dengan 1, bermaksud bilangan lelaki adalah sama dengan bilangan perempuan. Okey. Tapi dalam kes ni kita ada 1.37. So siapa lagi ramai? Lelaki lagi ramai. Sebab nilai dia lebih besar daripada 1. Jadi berapakah bilangan pelajar lelaki? So bilangan pelajar lelaki bersamaan dengan 1.37 darab dengan 100 bersamaan dengan 137 orang. Jadi berapakah jumlah pelajar? Jumlah pelajar adalah 237 orang. Boleh faham Itu maksud nisbah. Okey, kita akan pergi kepada definition of refractive index. Ini adalah gambar raja yang menunjukkan fenomena of refraction apabila cahaya bergerak daripada air, daripada udara dan masuk ke dalam air. Jadi cahaya itu sepatutnya bergerak lurus dalam arah ini. Okey, tetapi mengalami perubahan arah ataupun dibengkokkan pada permukaan ini. Jadi pada di sini dia berlaku apa? Pada permukaan ini dia berlaku refraction, ataupun saya senang cakap saya panggil bending. Okey, bending of light. Alright. Okey, kenapa berlaku bending? Disebabkan oleh perubahan velocity cahaya. Okey, dalam air ataupun dalam udara, cahaya ataupun ini vacuum lah sebenarnya. Dalam cahaya, velocity of cahaya kita bagi dia simbol C. Alright. Okey. Bila cahaya masuk ke dalam air, cahaya nilai velocity cahaya berubah. Kita panggil dia, kita bagi simbol yang baru, simbol V. Alright, C dan V. C adalah velocity of cahaya dalam vacuum ataupun dalam air. V adalah velocity of light dalam water ataupun dalam medium yang bukan vacuum. Okey, jadi kita panggil dia V. Alright. Okey, jadi apa itu refractive index? Okey, ingat cahaya dibengkokkan disebabkan oleh perubahan velocity cahaya. Okey, jadi refractive index of the medium kita ambil dia sebagai nisbah. So refractive index adalah nisbah halaju cahaya dalam vacuum kepada halaju cahaya dalam medium. Okey. Contoh saya bagi satu nilai. So N bersamaan 1.5. Apa maksud 1.5? C besar ke V yang besar? Okey, jawapannya adalah disebabkan N bersamaan dengan 1.5, bermaksudnya C adalah lebih besar. So berapakah nilai C? Okey, kalau 1.5 bermaksud kita punya nilai C adalah 3 darab 10 kuasa 8. Okey, which is sangat-sangat laju lah Kemudian dia masuk contohnya dalam medium N equals to 1.5, refractive index ataupun refractive index of the medium ni adalah 1.5. Jadi kita letak 1.5 dekat sini.
Okey, kita dah kira ratio dia adalah 1.5. Maksudnya nisbah di antara halaju cahaya dalam vacuum kepada halaju cahaya dalam medium adalah 1.5. Jadi berapakah nilai velocity dalam medium? Jadi kita akan bahagi 3 darab 10 ke 8 bahagi dengan 1.5. Saya turunkan ke bawah sedikit. Jadi kita akan dapat velocity of light dalam medium bersamaan dengan 2 darab 10 kuasa 8 meter per second negatif 1. Nampak tak? Halaju cahaya dalam medium adalah lebih kecil. Jadi refractive index adalah cuma ratio ataupun nisbah di antara velocity of light dalam air ataupun vacuum. Tapi selalunya kita guna air lah kan, ataupun udara. Sebenarnya dia bukan udara, dia adalah vacuum. Ruang yang tidak mempunyai partikel udara, partikel gas. Tapi untuk simplicity lah, untuk kita memudahkan dia, kita anggap udara lah So refractive index adalah nisbah di antara velocity of light in vacuum to the velocity of light in the medium. So kalau kita dapat 1.5, bermaksud nilai C adalah lebih besar daripada nilai V lah. Maksudnya velocity of light dalam medium dia berkurang. So 1.5 ni kan, kita tengok pada equation ni kan, kalau kita nilai dia 1.5 bermaksud C adalah lebih besar. Maksudnya dia masuk dalam medium, dia nilai velocity itu akan berkurang sebanyak 1.5. Boleh nisbah dia punya ratio dia. Boleh Di sini saya senaraikan beberapa refractive index untuk 3 medium. Okey, untuk air refractive index dia memang close to 1. Maksudnya kita boleh cakap bahawa speed of light in vacuum adalah samalah dengan speed of light in air. Kita ambil simbol yang samalah, simbol C. Alright, so okey, kita nak tengok ni bahagian water dengan diamond. Okey, bahagian water dengan diamond, kita dapati bahawa refractive index dia adalah 1.33 kan. Bermaksud cahaya apabila masuk dalam water, dia punya velocity berkurang, ataupun kita boleh cakap velocity of cahaya dalam vacuum adalah 1.33 kali ganda lebih besar daripada nilai velocity dalam medium berkenaan. Okey, kita akan cakap macam ni, nilai C is 1.33, ataupun kita tulis macam ni, C bersamaan dengan, saya gerakkan sikit so C bersamaan dengan 1.33 V. Maksudnya velocity cahaya dalam vacuum ataupun dalam udara adalah 1.33 kali ganda lebih besar daripada velocity cahaya dalam water. Boleh? Okey, dalam kes ni pula diamond, kita akan cakap bahawa velocity cahaya dalam vacuum adalah 2.42 kali ganda lebih besar daripada velocity of cahaya dalam diamond. Boleh? Jadi itu yang dimaksudkan dengan refractive index. Okey. Untuk bahagian refractive index, saya rasa ini sahaja. Kita akan perkenalkan satu hukum refraction yang sangat penting, okey, yang menghubung kaitkan incident angle, refracted angle dan juga refractive index. Okey, yang kita akan panggil sebagai yang kita kenali sebagai Snell law. Okey, Snell lah, bukan Snell lah, Snell law. Nanti kita akan bincangkan dalam video selanjutnya.